Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah beberapa hari tuan-tuan dan puan-puan mengikuti tafsir suratul Kahf, yang mana kita memilih peristiwa Musa dan Khidr yang disebut di dalam suratul Kahf, dan sampai pada malam ini untuk giliran saya setelah ditafsirkan oleh mereka-mereka yang sebelum ini, saya akan mencuba untuk menghuraikan ayat bermula daripada ayat 78 sehingga ke 82. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khidr ini, seperti mana yang kita tahu, telah menjadi satu kisah yang begitu penting, yang menimbulkan polemik di kalangan berbagai-bagai aliran pemikiran di dalam dunia Islam ini. Di kalangan mereka ada yang menjadikan kisah ini sebagai satu kisah bagi membuktikan bahawasanya di sana adanya dua ilmu yang tak bertemu, iaitu ilmu hakikat makrifat dan ilmu syariat. Di kalangan mereka ada yang melampau dengan menyatakan bahawasanya wali lebih tinggi maqamnya daripada nabi. Di kalangan mereka membawa lagi kisah-kisah yang lain, kononnya mereka juga berjumpa dengan Nabi Khidr, dan Khidr itu masih hidup, dan itu disebut oleh sebahagian para ulama, tidak dinafikan, seperti An-Nawawi dan seumpamanya. Di kalangan mereka ada pula yang menyatakan bahawasanya kisah ini hanyalah satu kisah yang tak boleh untuk dibawa kepada alam kita ini, ia hanya simbolik semata-mata. Apapun, supaya saya memberikan sedikit mukaddimah pada apa yang telah ditafsirkan sebelum ini, untuk kita faham bagi mereka yang mungkin terlepas beberapa siri yang telah ditafsirkan oleh sahabat-sahabat sebelum ini. Nabi Musa alaihi salam ialah Nabi Rasul kepada Bani Israel. Because of that, at the first time when Khidr or Musa met Khidr, he said, "A'anta Musa ila Bani Israel." Kali pertama apabila mereka berjumpa, itulah soalan Nabi Musa, Khidr kepada Nabi Musa, "A'anta Musa ila Bani Israel?" Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel? Kenapa hal ini penting? Kerana kita kena tahu Nabi Musa ialah Nabi kepada Bani Israel. Khidr bukan Bani Israel. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah." Adalah Nabi dahulu dihantar khas untuk kaumnya, aku dihantar untuk manusia keseluruhannya. Jadi Nabi Khidr dia tak terikat dengan Nabi Musa, kerana syariat Musa ialah syariat untuk Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mau daripada Nabi Musa mempelajari ilmu yang luar daripada apa yang Nabi Musa bayangkan. Kerana apabila Nabi Musa respon
kepada soalan, menjawab soalan. Hal ta'lamu ahadan a'lamu mink? Adakah kau tahu di sana orang yang lebih pandai daripada engkau, lebih mengetahui daripada engkau? Dia kata tak. Nabi Musa tidak sombong sebenarnya dalam konteks yang kita faham. Maksud dia kata, so far aku tak tahulah, aku yang Nabi, siapa yang lebih tahu? Tapi Allah kata tak, bahkan hamba kami Khidr ini mempunyai perkara-perkara yang seperti mana yang tuan-tuan telah lalui. Dia kejadian-kejadian pelik yang Nabi Musa di luar daripada andaian Nabi Musa. Tapi Khidr alaihi salam, dia daripada Khidr inilah timbulnya ilmu ladunni yang didakwa oleh sebahagian orang. Yang kata tok guru dia ada ilmu ladunni ni, ambil kisah Nabi Khidir ini. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajar padanya dari sisi kami ilmu. Ladunna tu jadi ladunni tu, bagaimana tu? Nabi Khidr telah syaratkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kalau nak ikut dia belajar, jangan tanya dia apa-apa yang dia buat. Kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tak akan sabar dengan aku. Nabi Khidir mungkin ada maklumat tentang Nabi Musa, Allah bagi tahu pada dia. Kerana Nabi Musa ni kita tahu, dia dalam, Nabi Musa ni satu orang yang sangat proaktif. Kalau kita tengok dia pergi ke Madian, dia tengok budak perempuan tu tak dapat cedok air, dia pergi, dia tolong dalam keadaan dia letih. Dia sangat proaktif. Khidir kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak akan sabar dengan aku. Macam mana yang telah diberitahu kepada saya, tak mahu panjangkan. Dan dia syaratkan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka amra, hatta uhditha laka minhu dhikra. Jangan kau, kalau ikut aku, jangan kau tanya aku. Tapi Nabi Musa, dia telah tanya. Berapa kali dia tanya? Sebelum ni berapa? 3 kali. Kali yang pertama dia tanya pasal apa? Pasal rosakkan kapal. Dan kalau kita tengok cara Nabi Musa alaihi salam tanya, Nabi Musa bukan tanya untuk kepentingan dia. Sebab saya nak faham jawapan pada ni. Nabi Musa tak kata, yang pasal apa kau pergi pecahkan kapal tu? Sakit tenggelamlah kita ni. Tak. Nabi Musa bukan untuk kepentingan dia. Qala akhraqtaha litaghruqa ahlaha wa laqad jita syai'an imra. Kau pergi pecahkan dia, nanti tenggelamlah orang yang naik dalam kapal. Walaupun Nabi Musa naik kapal dengan Nabi Khidir, sampai riwayat depa naik percuma ya. Sebelum saya nak pergi lebih panjang ni, tuan-tuan, kisah-kisah Nabi Musa Khidir ni disebut di dalam Quran dan disebut dalam riwayat hadis bahagian. Yang tambahan bagi jadi panjang ni tak ada dalam hadis. Kadang-kadang datang melalui riwayat Israiliyat. Kita tak ambil sangat. Kalau kita nampak ada keperluan untuk nak faham, sekadar nak support, bolehlah disebutkan, bukan untuk dipegang. So Nabi Musa kemudian dia tanya lagi. Yang kes yang berat ialah kes bunuh budak ni. Yang ni dia tanya. Pasal dia tentu tak sabar. Pasal apa kau bunuh budak ni? Pasal bunuh ni besar. Dan kes yang ketiga yang dia tanya ialah kes yang sebenarnya dia tak patut tanya. Iaitu dah janji dah jangan tanya. Dia kata tak apa, kalau aku tanya selepas ni aku tak ikut dah. Apa dia? Orang tak buat baik kat kita, dia orang minta nak jadi tetamu, dia orang tu tolak. Kemudian Nabi Khidir nak tolong pula bagi betulkan dinding tu. Sepatutnya Nabi Musa tak komplain yang ini. Sebab ini bagus lah.
Tapi Nabi Musa dia banyak persoalan dia. Sekali lagi dia tak direct tanya, tapi maksud dia tanya juga. Setelah hal itu berlaku, maka barulah sampai ayat yang kita akan baca pada malam ini, iaitu pada 78. Tuan-tuan tengok. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah pemisah antara aku dan kamu. Siapa kata ni? Nabi Khidir kata. Maksud apa? Kerana Nabi Khidir dah bagi syarat, kalau ikut jangan tanya. Ini juga satu benda boleh kita dapat manfaat, iaitu kita boleh buat syarat kepada orang yang nak main mengaji dengan kita. Kalau hang nak mengaji dengan aku, hang jangan pakai baju ni. Boleh? Pasal majlis kita. Ya. Kalau kau nak datang ikut aku, kau jangan buat yang ni. Kalau kau nak tumpang kereta aku, kau jangan ni. Boleh? Nabi Khidir syarat pada Nabi Musa. Dan untuk belajar, Allah tunjuk Nabi Musa dia Nabi. Nabi besar. Para mufassir kata, yakadul Qur'anu an yakuna Musa. Hampirlah Quran itu menjadi Musa. Kita baca Quran, nama siapa paling banyak? Nama Musa alaihissalam. Saksiah yang paling penting pun begitu humbleness. Pasal dia nak kena berguru. So, you jangan tanya. Ini guru. Ini kadang-kadang geng-geng makrifat hakikat ni nak kata apa yang dia buat jangan tanya. Tapi you are not Nabi. You are not Khidir. Sagi kenapa? Kita tengok apa jawapan Khidir. Khidir kata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah pemisah antara aku, baini wa bainika, antara aku dan kamu. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan bagi tahu kamu apa yang engkau tak sabar, yang engkau tidak mampu sabar tu. Salah satu lagi ialah adab mengaji ni sabar salah. Nabi Musa dia tak sabar kerana sebab dia mengukur hal-hal ini dengan tanggungjawab dia untuk tak boleh membiarkan benda yang pada dia tak. Mungkin dia tak kata Nabi Khidir salah, sebab Allah yang hantar dia pergi supaya jumpa dengan Khidir. Tapi dia satu benda yang jadi question mark kepada dia. Why? Kenapa? Kenapa nak bunuh dia? Kenapa nak rosakkan orang bagi kita tumpang kapal? Kenapa nak rosakkan? Kenapa nak bunuh dia? Kenapa nak tolong mereka yang sombong tu? Kenapa? Dan kita tahu soalan ialah penting dalam pengajian. Tapi oleh kerana ini adalah program khas yang patut Musa tak boleh tanya, Musa telah tanya dalam program khas ini, maka dia dipisahkan sebagai daripada menjadi pelajar. Okey. Tengok apa lagi dia kata. Kata dia, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Okey. Dia jawab soalan yang pertama tadi sepanjang perjalanan ni, depa berjalan. Ini pun ilmu. Salah satu ciri cara nak berguru, kena mulazamah, kena ikut tok guru. Kita main kuliah saja boleh ke? Tapi kalau kita ikut orang ilmu, kita akan belajar. Ramai orang saya timba tak tahu tentang salat qasar dan jamak. Dia ikut ahli ilmu, dia tahu salat qasar. Sapu khuf, amalan-amalan lain yang dilihat bagaimana ilmu itu terbentuk daripada amalan, praktis hukum hakam syarak itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam dia tengok satu benda yang pelik lah. Kapal ni dalam sebahagian riwayat dikatakan, hadis tak ada tapi disebut, mungkin mereka kenal Khidir, mereka tak kenal Musa, dan mereka benarkan naik kapal. Sampai naik kapal, Nabi Musa pecah, rosak, Nabi Khidir rosakkan kapal tu.
Jadi Nabi Musa, macam saya kata tadi, Nabi Musa tanya, Nabi kau buat apa kau buat ni? Tenggelamlah ahli kapal. Nabi Musa tak kata tenggelamlah kita. It's not about himself. Dia nabi. Dia fikir tenggelamlah orangnya. Tapi akhirnya dia dah cakap jangan tanya. Sekarang dia bagi jawapan. Wa amma safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal itu adalah limasakin, untuk orang-orang miskin. Yang ni kapal yang mereka naik itu kapal orang miskin. Nah, ini juga jadi satu bukti juga. Kalau ada kapal pun belum tentu kaya, boleh jadi miskin. Betul tak? Ada orang ada kereta, kita takkan dia miskin, dia ada kereta. Kereta mungkin untuk keperluan dia berniaga. Kapal keperluan mereka berniaga. Tak boleh kita nilai dengan hanya dia ada kapal terus dia jadi kaya. Ayat ini menyatakan fakanat limasakin, kapal itu untuk orang miskin. Ya'maluna fil bahr, mereka gunakan for their living. Untuk mana? Untuk kehidupan mereka di laut. Yakni mereka berniaga, bawa orang bekerja. Fa aradtu an a'ibaha, aku ingin mengaibkan dia, yakni mencacatkan dia. Tuan-tuan, satgi tuan-tuan kenal, sebab tu saya suruh tengok Quran. Tuan-tuan tengoklah ayat tu. Fa'aradtu, siapa yang pandai bahasa Arab ni, fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin mencacatkannya. Nanti tuan-tuan akan tengok ayat hatang rumah nanti. Dia kata fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Tuhan kamu mengkehendaki supaya mereka berdua anak ni menjadi baligh besar. Tapi di sini dia tak kata maka Tuhan ingin mencacatkan dia. Lepas pada ni dia guna nama Tuhan. Sekarang dia tak guna nama Tuhan. Dia kata aku mencacatkannya. Sedangkan dia mencacatkan itu di atas perintah siapa? Perintah siapa yang suruh Nabi Khidir buat ni? Allah. Allah yang bagi ilmu itu pada dia. Tapi dia tak menyandarkan, kerana mencacatkan tu satu perkataan yang tak berapa menarik. Lalu dia kata wa arada rabbuka an yu'ibaha, Tuhan an ya'ibaha. Dia tak kata Tuhanmu mau mencacatkannya, dia kata wa aradtu, aku mau mencacatkannya. Ini dia panggil mimbabi ta'addub adab. Walaupun benar, tapi jangan sandak kepada Tuhan. Ada benda yang Tuhan cipta, khinzir Tuhan cipta. Wahai Tuhan pencipta khinzir, benar. Tapi bukan tidak beradab. Tidak beradab. Wa kana wara'ahum malikun, dan di belakang mereka, yakni yang sedang menunggu mereka, raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil kapal-kapal secara rampasan. Yakni kalau kapal tu elok, dia akan rampas. Jadi aku rosakkan dia supaya raja tengok tak jadi ambil. Ini di dalam fiqh perbahasan, boleh tak kita cacatkan harta orang lain untuk menyelamatkan lebih besar? Tengok satu benda tu nak rosak, kita buat bagi jadi tak rosak keseluruhannya, nak menyelamatkan harta orang tu, boleh. Kita pecahkan cermin kereta orang kerana nak pergi padamkan api yang diumpak dalam, yang terbakar dalam dia. Dia kata kau bayarlah aku pecahkan cermin, aku nak tolong padamkan api tu. Jadi kita dalam segi fiqh, dia boleh melakukan hal itu. Dia rosakkan kerana dia mengambil mudarat yang lebih ringan, antara kena rampas terus dengan rosak sikit. Itu yang Nabi Khidir lakukan, yang Nabi Musa tak faham. Yang ni ilmu ni Allah bagi tahu, Allah bagi pada Khidir, tak bagi pada Musa. Musa tak nampak hal ni, Khidir nampak. Maksudnya ada orang yang boleh mengetahui benda-benda gaib jika hal itu dikhabarkan oleh Allah pada dia.
Dia tahu ada raja yang ambil. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun budak ni, budak yang ku bunuh tu, fakana abawahu mu'minain, adalah bapaknya, kedua ibu bapaknya mu'minain, beriman. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita bimbang. Sekarang dia tak kata dia. Tadi dia kata aku nak aibkan tu. Dia tak kait dengan Musa. Fa khashina ni mungkin dia kaitkan kita risau. Macam itulah, kita risau. An yurhiqahuma, dia mendesak kedua ibu bapaknya, tughyanan, kepada kemelampauan, wa kufran, dan kepada kekufuran. Maksud bapak dia beriman, dua ibu bapak beriman. Aku bunuh dia. Takut bila dia besar nanti, dia akan mendesak kedua ibu bapa dia, yakni melakukan kekufuran, menzalimi ibu bapa dia dengan mendesak pada kekufuran. Tuan-tuan, ini menjadi masalah. Pertama, syariat kita tak boleh bunuh orang. Dia ni aku nampak macam nak jahat ni, aku bunuh macam apa? Nabi Khidir buat. Tak boleh. Sebab itu Nabi Musa tak benarkan ni. Tapi Nabi Khidir ada hal yang khas. Tuan-tuan mungkin tanya, ini tuan-tuan secret of life yang sebahagian rahsia kehidupan ni kita tak faham. Kalau dia nak paksa ibu bapa dia nak paksa bila? Sekarang ke masa depan? Masa depan. Belum berlaku lagi. Pasal apa Khidir bunuh dia dah? Khidir nak avoid, nak mengelakkan yang berlaku pada masa depan. Kalau kita tengok macam tu, gambaran kita mungkin tak clear. Tapi kalau tuan-tuan tengok macam ni, hak ni selalu saya sebut, tuan-tuan kena, Allah ni, yang ni selalu saya ulang lah, tuan-tuan siapa ikut kuliah saya ulang. Allah ini ialah pencipta masa. Faham kan? Masa yang saya duduk ni, saya duduk cakap perkataan pertama, kedua, tuan-tuan duduk tengok saya ni, ni time, masa ni, time system. Allah is the creator of time. Allah tu pencipta masa ni. So Allah dia tak ada masa. Kita tak patut tanya dulu sebelum Allah. Tak boleh tanya soalan tu. Pasal dulu tu adalah masa. Masa tu adalah makhluk Allah. Bila masa adalah makhluk Allah, dia ciptaan Allah. Kita memang suka dia cipta, kita yang dicipta ni, dia bubuh kita dalam sistem masa. Dua perkara yang paling fundamental di dalam fizik, time and space, masa dan ruang. Ni ada cikgu-cikgu ni. Ni sekarang orang zaman quantum fizik macam-macam kan, relativity of time macam yang disebut oleh Einstein kan. Masa ni, oleh kerana Allah pencipta masa, Allah ni dia sama aja pada Allah ni. Tak ada lah kita sekarang Allah tahu, nak mai pun Allah tahu, tapi sekarang yang berlaku lebih Allah tahu. Tak ada. Itu kita, kadang kita benda belum berlaku kerana kita duduk dalam sistem masa. Tapi diri, zat dia panggil, kalau dalam bahasa zat Allah, orang putih kata the essence of God, zat Allah itu dia tak duduk dalam masa tu. Tuan-tuan faham? So tak adalah timbul sama. Sebab tu kalau nak bagi tuan-tuan faham, kita faham. Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok peristiwa-peristiwa syurga dan seumpamanya. Siapa ahli syurga dan macam mana ada ahli syurga? Belum lagi kiamat. Belum lagi berlaku hisab. Sebab time tu Allah ambil Nabi di sini, letakkan di time yang depan. Tuan-tuan tengok Mak Saleh buat filem
apa? Time travelling apa? Kan? Travel daripada satu masa. Allah boleh saja ambil kita yang ada zaman ni dan letakkan kita di zaman hadapan ataupun di zaman yang belakang. Pasal Allah lah pencipta masa. Tak ada apa di sisi Tuhan. So dia boleh ambil kita bubuh ke depan. Sebab tu panjang pendek masa ni bukan berdasarkan jam saja. Kau tidak nanyalah orang yang masuk kubur zaman Nabi Muhammad dengan orang yang masuk kubur 2000 tahun kemudian. Yang zaman Nabi Muhammad nak kena tunggu panjang lah baru adanya apa, kiamat. Lamalah dia kena azab kubur. Yang masuk kubur zaman Fir'aun sampai nak tunggu zaman beribu-ribu tahun nak kena tunggu azab kubur. Yang masuk kubur zaman dekat-dekat dengan kiamat, sat je lah masuk dalam kubur. Macam tak adil lah, betul tak? Tak, masa dia bukan macam tu. Tak sama antara masa kita. Sebab tu saya selalu sebut di antara tanda kiamat itu wa yataqarrabuz zaman, wa yataqarrabuz zaman. Zaman menjadi pendek, time is shortened, time is accelerated. Masa menjadi pendek. Bukan pendek sebab orang ada kapal terbang, tak. Masa memang pendek. Masa kita pendek. Tanya makcik-makcik kita, dulu nak sampai Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, lama. Sekarang ni tak, orang kata tak dan nak berasa berapa bulan Ramadan pula dah. Allah, the only who control over time. Allah satu-satunya yang kendalikan masa. Jadi apa yang berlaku pada masa hadapan yang Khidir nampak, mungkin tidak dinampak oleh Musa. Tuan faham? So dia punya episod itu, kata nanti dia akan paksa mak nampak dah, aku bunuh dia kat sini. Macam kita, macam episod potongan episod yang ada depan, aku buang lah episod ni. Kalau ada episod ni ada, dia jadi macam ni. Tuan-tuan faham? Sebab apa? Sebab Allah bagi ilmu kepada Khidir. Oleh kerana kita tak ada ilmu tu dan kita tidak dihalalkan buat tu, kita tak boleh kata aku katok kepala dia takut besar esok dia cerdik sangat duk menipu orang. Tak boleh lah. Ini khas untuk Khidir. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kita nak Tuhannya an yubdilahuma rabbuhuma, Tuhan kedua ibu bapa an yubdilahuma rabbuhuma, Tuhan kedua ibu bapanya menggantikannya khairan minhu, apa yang lebih baik daripadanya, zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih bersih dirinya, yang lebih baik kasih sayangnya. Yang ni Musa tak boleh faham. Khidir rentas masa. Khidir pi kat masa depan. Okay. Wa ammal jidaru, adapun dinding tu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding tu ialah bagi dua orang budak yatim yang berada di bandar. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya, di bawah dinding itu ada treasure, ada harta khazanah lahuma bagi mereka berdua. Ini pun satu bukti orang dulu-dulu tanam harta dalam tanah, dan boleh tanam dalam tanah lah. Tapi oleh kerana yang mereka tanam dulu tu sesuatu yang berharga. Tuan-tuan tanam 10 juta, tanam 100,000, lepas tu siapa tak tahu 100 tahun kemudian orang korek jadi kertas je lah. Tapi yang mereka tanam dulu apa? Emas, perak, betul tak? Benda yang ada value, duit. Sebab tu beza wang kertas dengan emas. The value of the money is in the money. Nilai wang itu ada dalam wang. Duit kertas tanam tak ada apa.
Kertas tu tak ada nilai. Nilai tu kita yang kata dia ada nilai disebabkan sistem yang kita buat. Maka sebab tu fuqaha sebagian dulu kata boleh tanam harta. Kita kata boleh lah kalau harta tu dapat bertahan. Tapi kalau pergi tanam duit, 1 tahun kemudian orang jumpa jadi kertas lah. Membazir lah kan. Okey. Wa kana abuhuma salihah, dan bapa kedua anak yatim itu kana dahulunya bapa dia dah tak ada dah, salihah. Dia anak yatim, bapa dia tak ada. Fa arada rabbuka ay yablugha ashadduhuma, dan Tuhanmu mengkehendaki supaya kedua-dua anak yatim ni membesar sehingga sampai ashuddahuma, mampu sudah dia. Ashuddahuma ni maksudnya dah mampu berupaya menguruskan dirinya. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan harta ataupun treasure ataupun khazanah yang untuk mereka ini, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Para ulama menyebut, tafsir dia kata, ayat ini salah satu tanda kalau bapa saleh walaupun dah mati, Allah memberikan kurnia kepada anak-anak dia. Ni bapa dia saleh, wa kana abuhuma salihah, bapa dia saleh. Allah simpan harta untuk kedua anak dia. Mungkin masa dia tanam, dia minta, ya Allah, sampaikan harta ni pada dua anakku. Sebab itu kesolehan bapa akan menyebabkan kebaikan pada anak walaupun bapa telah mati. Tak ada. Wa kana abuhuma salihah. Kemudian kata Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak buat benda ni mengikut sekehendak aku semata-mata. Ini is not, I didn't act like this on my my wish or my accord. Aku bukan buat di atas kehendak aku saja, atas pandangan aku saja tu. Ini yang aku buat ini maksudnya daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ni Ustaz Said, semua yang belajar bahasa Arab ni, hak sana semua tastati', hak ni tasti', dia buang ta. Maksudnya kau dah pantas untuk mengetahui keseluruhannya ni. Aku tidak, zalika ta'wil, inilah takwilan apa yang engkau tidak sabar ke atasnya. Kalau kau sabar maksudnya kau akan tengok banyak lagi lah benda-benda yang aku buat yang luar biasa. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, sikit saya nak penutup. Peristiwa ini telah menyebabkan sebahagian orang kata dalam dunia ini ada dua golongan. Macam saya sebut, hati-hati. Golongan ahli hakikat, makrifat, dan golongan ahli syariat. Ahli syariat selalu kata ke ahli hakikat salah. Sedangkan ahli hakikat macam Nabi Musa, dia anggap salah apa yang Khidir buat. Sedangkan ahli hakikat, dia telah buat satu benda yang orang syariat tak faham. Di sisi syariat salah, tapi di sisi hakikat betul. Karena dia ada makrifat, dia ada satu pengetahuan yang Allah berikan yang orang tak tahu. Apa respon ulama pada hal ini? Ada beberapa perkara saya nak respon. Yang pertama, kita kena tahu tadi, ini kenapa mereka buat kenyataan ni sebelum tu? Kerana mereka nak kata tok guru kami ni ahli hakikat. Hampa ni yang duk mengaji sunnah, Quran, apa semua, hampa ni ahli syariat. Jadi kami kadang-kadang tengok tak semayang, tak apa, hampa anggap salah. Tapi sebenarnya tak salah. Kami dah sampai makam makrifat. Hampa tengok benda, kami buat benda yang mungkar, minum arak umpamanya, hampa salah lah. Pasal hampa ahli syariat. Kami ketika minum tu, kami merasai kebesaran Allah yang menciptakan minuman tu. Kami makrifat.
Macam dengan Khidir dengan Musa. Kes ini telah menyebabkan golongan ghulat, para pelampau di kalangan ahli-ahli hakikat, yang menamakan mereka ahli hakikat ni, mengambil kesempatan. Para ulama tahu sejak dahulu lagi. Sebab itu Al-Imam, siapa yang membaca tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, dia telah jawab masalah ni. Pertama kita kena tahu dia berbeza antara Musa dan Khidir. Musa rasul kepada tadi Bani Israel. Nabi Khidir mengikut Nabi Khidir ada dua pendapat, tapi pendapat yang kukuh ialah Nabi Khidir adalah seorang nabi. Antara buktinya ayat tadi, wa ma fa'altu an amri, aku tak buat benda ni mengikut kehendak aku. Maksudnya dia mendapat wahyu. Yang inilah yang Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi disebut ini membuktikan Khidir adalah nabi. Okey. Jadi Nabi Musa tak boleh question dia, sebab syariat yang mari pada Nabi Musa untuk Bani Israel. Berbeza dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad syariat dia untuk semua. Kalau ada satu orang kata, saya tak terkena syariat yang hampa semayang, hampa semua ni ahli syariat, saya ahli hakikat. Para ulama sepakat menyatakan kalau dia kata begitu, dia menjadi kafir. Kerana dia kata aku tidak memerlukan syariat Nabi Muhammad. Itu maksud dia. Nabi Muhammad ni untuk hampa, bukan untuk aku. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Bahkan Qurtubi lagi tegas. Qurtubi ni dia Qurtubah Andalus, tafsir Qurtubi tu. Bahkan Qurtubi kata dibunuh, diminta bertaubat dan dibunuh. Masa tu dia cakap zaman ada pemerintah. Ini satu hal. Kedua ialah tentang Khidir. Khidir ni tak ada. Sebahagian Abdul Fattah Abu Quddah dia tulis hujah-hujah yang menunjukkan Nabi Khidir tak ada. Walaupun ada sebagian ulama, An-Nawawi kita ramai ulama kata ada, tapi dia tak ada. Dalam Syiah, orang Syiah ni pada malam Jumaat dia baca doa Kumail bin Ziyad mengambil doa itu daripada Khidir, dia kata. Semua ramai, hantuah pun jumpa Nabi Khidir. Abdul Fattah Abu Quddah kata kalau Nabi Khidir ada, ketika Nabi Muhammad susah dalam peperangan Badar, dia wajib mari tolong. Kalau dia ada, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam peperangan Uhud, dia kena mari tolong. Tapi takkanlah dia pergi jumpa orang ni, dia tak pergi menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni umat Islam susah di Palestin, kalau dia ada, dia kena main tolong. Kita apa? Ini polemik tentang kewujudan Khidir. Khidir dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya adanya golongan, kita tak boleh nafi, ada golongan yang telah Allah jadikan dia mulham. Dia diberi ilham, ataupun dalam konteks Khidir mungkin dia wahyu, tapi ada tak orang yang Allah singkap benda-benda ke depan kat dia? Ada. Tapi tak boleh orang mendakwa semudah-mudah aku mendapat tahu dan kemudian menjadi syariat. Tak boleh. Tapi boleh tak kalau satu orang misalnya dia nak kahwin dengan satu orang, tapi dia buat keputusan tak mau kahwin kerana Allah telah singkapkan kepada dia satu hal yang dia tahu bahawasanya itu tak sesuai untuk dia. Ataupun dia nak berniaga, dia nak pergi satu tempat, Allah singkap pada dia supaya dia tak pergi. Boleh tak? Mungkin. Ini termasuk di dalam bab karamah. Berlaku. Boleh berlaku. Berikutnya apa? Berikutnya adab dalam menuntut ilmu. Berikutnya apa? Berikutnya ialah bahawasanya kita kena akur. Ilmu ni kadang-kadang tak semua yang kita tahu. Kita akur hidup berpandukan syariat. Benar. Ada tak
benda yang keluar pada syariat tak ada. Tapi ada tak manusia yang diberi keistimewaan kadang-kala dengan karamah? Ada. Itu yang Sayyidina Umar ketika khutbah, Sariyah ilal jabal, ke bukit. Abdul Rahman, maaf, kata apa tu? Minit. Dia kata, aku bagi arahan tentera. Tentera jauh, mereka dengar suara Umar. Mereka pun bergerak, berlindung di balik bukit bagi menyelamatkan pasukan tentera. Karamah, benda yang jauh boleh berlaku. Karamah sebahagian sahabat. Karamah Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar, tak terbakar dia. Sayyidina Umar kata, aku dapat tengok satu umat Nabi Muhammad yang berlaku macam Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar tak terbakar. Karamah boleh berlaku. Tapi kesemuanya itu tak boleh menyebabkan buat syariat baru. Pasal apa hang ni tak ikut hukum agama dah? Kami ni maqam makrifat dan hakikat. Tak ada, duduk saja-saja apa, simpul-simpul rambut bagi cakap pelik-pelik keluar dalam apa? Media sosial, duk kata aku ilmu hakikat makrifat. Yang tu memang ilmu apa? Mak lepat boleh lah. Bukan ilmu hakikat. Hakikat ni maksudnya manusia ni dia terus suatu perkara tu, the real benda tu apa? Suatu benda yang kita nampak. Tuan-tuan nampak satu benda, ada orang tengok kiri kanan, tapi apabila kita mengetahui ini apa sebenarnya, macam kita tengok bulan puasa ni tuan-tuan makan apa? Apa tuan-tuan makan? Kuih ke? Cendol ke? Ada orang tengok warna hijau, ada orang tengok bentuk dia. Tapi apabila orang memahami hakikat itu, maksudnya dia memahami yang ni daripada tepung, ada campuran sekian-sekian. Itu dia faham hakikat lah, hakikat pada benda itu. Dan tepung untuk jadi dia begini-begini. Apabila kita mengetahui hal itu, tak adalah benda bagi pelik bagi kita. Macam kita mengetahui hal keadaan manusia. Tuan-tuan tahu satu orang, mungkin kita kagum dengan satu orang, hebatnya, kita tengok dia mungkin dalam majlis saja, tuan-tuan tengok saja dalam majlis macam tu, tapi tak tahu hakikat. Bila tuan-tuan ikuti kehidupan manusia biasa saja. Untuk memahami hal ini, supaya manusia ini tak tersilap di dalam menganggap apa yang kita tahu adalah mutlak, kita tetap reserve. Yang saya tahu begini. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok orang untuk buat, nak mudah, kita tengok satu orang ahli maksiat, kita kata dia telah buat perbuatan yang maksiat. Hakikatnya di sisi Allah, hakikat tak tahu. Kemungkinan dia ni telah terlibat dengan maksiat ni, ada peristiwa-peristiwa lain yang berlaku dalam hidupnya. Allah mengetahui keadaan hamba dia ni. Pada satu masa kita tengok Allah selamatkan dia, masukkan dia dalam syurga. Kita tengok satu orang bukan ahli ibadat apa semua, kita Masya Allah ahli ibadat. Itu yang kita tahu. Hakikat Allah tahu. Mungkin dia riak, mungkin ada benda lain lagi, Allah sahaja yang tahu. Supaya kita tidak menghukum keseluruhan benda, melainkan kita ambil zahir yang kita tahu. Ada pelacur boleh masuk syurga, kena bagi minum anjing, bukan soalah anjing dan air, tapi apa yang terkandung di dalam dada dia. Ini perkara yang agama nak ajar pada kita, supaya kita tidak bulat menghukum sesuatu hal. Tetapi kita mesti hukum. Kalau orang tanya apa hukum benda ni, ini orang tanya pada Ibn Taymiyah rahimahullah. Ada orang agama yang kaki buat bid'ah, buat bid'ah. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, tak mustahil satu orang tu dia buat bid'ah dalam beberapa benda, di atas sangkaan dia sunnah, tapi dalam masa yang sama dia wali Allah, kerana dia buat amalan soleh yang lain. Allah sayang pada dia, dia ahli solat, tapi ada satu bab dia salah faham, dia pergi buat benda tu salah daripada sunnah.
Tapi yang bab yang lain, Allah sayang kat dia, dia buat betul dengan sunnah. Dia ahli salat, ahli apa semua, ada 2-3 bab yang dia salah. Kita jangan hukum 2-3 bab itu kepada keseluruhan hidup dia. Kita kata bab itu dia salah. Kita tak kata dia ahli neraka. Tak. Melainkan setengah orang kata benda ni bid'ah. Oh, jadi kami masuk neraka. Dia pergi masukkan neraka diri dia sendiri. Kita bid'ahkan hal itu saja. Macam satu orang buat dosa, kita tengok satu orang perempuan tak pakai tudung, kita kata apa? Tak pakai tudung, salah. Betul tak? Adakah dia ahli neraka? Kita tak tahu. Kemungkinan Allah ampun dia kerana perkara-perkara kebaikan dia yang lain. Dia sakit, dia demam, dia bersedekah, dia apa, itu urusan dengan Allah. Tapi bab itu dia salah. Bab itu dia salah. Bab lain, tapi tengok dia ada duk tolong orang, bagi sedekah, bantu orang susah, itu benar. Hakikat di sisi Allah, Allah yang mengetahui. Mungkin satu hari Allah hilangkan yang salah, Allah ganti yang baik, Allah timbang dia. Dan itulah apa yang cuba disampaikan dalam kisah Musa dan Khidir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.